Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Fatihah binti Baru Hisham, pemegang kad pengenalan 011211011134. Nombor matrik saya adalah D20211098599. Hari ini saya akan membentangkan mengenai sukan dan permainan bola sepak. Berikut merupakan isi kandungan yang akan saya bincangkan, iaitu definisi, sejarah sukan, peraturan sukan, gambar situasi sukan dan video, rumusan dan akhir sekali rujukan. Definisi sukan. Sukan, apa itu sukan? Sukan merupakan salah satu amalan fizikal yang teratur dan kompetitif. Sukan juga boleh dijadikan sebagai salah satu aktiviti rekreasi dan juga sebagai profesion yang profesional. Selain itu, sukan juga boleh dijadikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesihatan diri. Okey, bola sepak. Bola sepak merupakan salah satu sukan sepasukan yang banyak dimainkan dan ditonton oleh seluruh dunia, di mana dimainkan oleh dua pasukan dan setiap pasukan mengandungi 11 orang. Sebelum abad ke-21, sukan ini telah dimainkan lebih daripada 250 juta orang di 200 negara. Sukan ini bertujuan untuk menjaringkan gol sebanyak yang mungkin di dalam gol pihak lawan. Sejarah bola sepak. Seterusnya saya akan membincangkan mengenai sejarah bola sepak. Sejarah bola sepak ini pada awalnya terbagi kepada dua, iaitu bola sepak kuno dengan bola sepak moden. Okey, bola sepak kuno. Dah dengar kuno mestilah lama kan? Bola sepak kuno ini merupakan sejarah bola sepak yang telah ditelusuri kembali di zaman China, iaitu di dalam dinasti Han. Ya, tradisional yang dikenali sebagai Wushu. Okey, Wushu. Permainan tradisional ini dianggap sebagai salah satu pendahuluan kepada bola sepak kerana mempunyai teknik ataupun cara bermain yang sama seperti bola sepak moden. Hal ini dikatakan demikian kerana permainan tradisional Wushu itu mempunyai gol yang kecil dan mempunyai bola yang seiras-iras dan cara bermain yang sama seperti permainan moden. Okay, bola sepak pada masa itu menggunakan bola kulit, bola jaring kecil dan juga agak sukar untuk memasuki bola ke dalam gawang lawan. Bola sepak moden. Sejarah bola sepak moden ini dimulai dengan tanda tangan perasmian sebuah persatuan bola sepak yang berpusat di Football Association Formation Tavern, London dan England. Penubuhan lembaga persatuan bola sepak antarabangsa ini, IFAB, merupakan sebuah persatuan yang lebih besar untuk persatuan-persatuan bola sepak yang lain. Persatuan bola sepak ini telah berkembang dan diketahui oleh orang ramai sejak penubuhan Persatuan Antarabangsa di Football atau lebih dikenali sebagai FIFA yang ditubuhkan di Paris, Perancis pada tahun 1904 pada 21 Mei. Mari kita lihat sejarah penubuhan Persatuan Bola Sepak Malaysia. Persatuan Bola Sepak di Malaysia ini ditubuhkan pada tahun 1920 di Kuala Lumpur yang dipimpini oleh Andrew Calroyd, Governor Hong Kong 1935 hingga 1937. Aktiviti bola sepak ini digerakkan oleh FAM dan semakin banyak rakyat Malaysia yang menggemari bermain bola sepak di dataran tempat Piala HMS Malaysia. Sebagai bentuk sokongan kebangkitan bola sepak kebangsaan, Stadium Nasional Bukit Jalil telah dibangunkan pada tahun 1993. Gambar di sebelah kanan itu pula merupakan trofi lama Melaya Cup pada tahun 1967. Kejohanan Melaya Cup ini digantikan kepada Piala Malaysia di atas keadaan Malaysia yang selari dengan perkembangan politik di bawah penyertaan Sabah dan Sarawak di dalam pembentukan negara Malaysia pada tahun 1993.
Gambar di sebelah kiri pula adalah merupakan salah seorang legenda bola sepak Malaysia iaitu pemain terbaik di Asia pada abad 1970 dan terkenal sebagai salah seorang pemain bola sepak terbaik di Malaysia pada ketika itu. Dan pada tahun 1970 juga beliau mewakili Malaysia sekaligus menjadi pasukan terhandal dalam menewaskan Korea Selatan dan Jepun. Peraturan sukan dan permainan. Sebelum kita masuki peraturan sukan bola sepak, mari kita kenali apa yang perlu ada di dalam permainan bola sepak. Permainan bola sepak profesional perlu mengikut piawai-piawai yang tertentu di dalam pembentukan arena bola sepak. Sebagai contoh, gawang perlulah mempunyai gol yang mempunyai ketinggian 2.44 meter dan lebar 7.32 meter. Sama seperti padang bola dan bola yang mempunyai piawai-piawai yang tertentu sewaktu bermain bola sepak di arena tersebut. Seterusnya adalah peraturan sukan di atas padang sewaktu bermain bola sepak. Pertama sekali adalah bilangan pemain. Bilangan pemain mestilah mencukupi 11 pemain. Pemain yang kurang daripada 7 pemain atau 4 pemain akan ditunjukkan kad merah. Hal ini kerana mereka akan kehilangan perlawanan tersebut. Memakai aksesori. Pemain tidak dibenarkan untuk memakai cincin ataupun jam tangan kerana berkemungkinan untuk berlaku kemalangan sewaktu bermain ataupun mencederakan ahli pemain yang lain. Antara aksesori yang dibenarkan adalah jersey. Jersey digunakan untuk membezakan di antara pihak lawan. Seterusnya adalah stokin dan dek bola sepak. Dek bola sepak itu digunakan untuk menghalang daripada kecederaan di bahagian kaki. Yang ketiga adalah sarung tangan. Sarung tangan digunakan oleh keeper iaitu penjaga gol. Dan akhir sekali adalah penutup kepala. Penutup kepala ini boleh digunakan atas saranan doktor akibat daripada kecederaan yang lama. Peraturan seterusnya adalah di antara pengadil dengan penolong pengadil. Pengadil ditugaskan untuk memimpin pertandingan dan memberi keputusan apabila pemain melakukan pelanggaran, manakala penolong pengadil pula adalah ditugaskan untuk membantu pengadil utama dalam membuat keputusan offside dengan menaikkan bendera dan mengawasi pengambilan lontaran daripada sudut. Ini sekali adalah peraturan waktu permainan bola sepak, di mana 90 minit keseluruhan waktu bermain, 45 minit untuk satu bahagian. Di antara dua bahagian ini, selepas babak pertama 45 minit itu akan diberikan rehat selama 15 minit sebelum memasuki babak kedua. Kesemua pelajar-pelajar ini dalam perjalanan untuk ke tempat perlawanan bola sepak. Okey, sebelum perlawanan bola sepak berlangsung, pelajar-pelajar ini perlu melakukan senaman ringan untuk memanaskan badan sebelum perlawanan. Setelah memanaskan badan, setiap pelajar diminta untuk berbaris untuk menyanyikan lagu Negaraku. Selepas menyanyikan lagu Negaraku, setiap pelajar diminta untuk memasuki tempat masing-masing, position masing-masing, iaitu sama ada mereka adalah sebagai defenders, striker ataupun sebagai keeper. Berikut merupakan situasi-situasi yang berlaku sewaktu di atas padang, iaitu setiap pelajar perlu bekerjasama untuk memastikan bola tersebut sampai kepada sahabat mereka supaya tidak dicuri oleh pihak lawan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai video perlawanan bola sepak ini, bolehlah melusuri YouTube tersebut yang berdurasi selama 8.23 minit. Seterusnya, mari kita lihat gambar-gambar situasi. Berikut merupakan di antara paparan gambar mengenai situasi-situasi yang berlaku sewaktu bermain bola sepak. Seperti yang kita lihat, di antara situasi yang terdapat di dalam perlawanan bola sepak adalah tackle yang berbahaya, kad kuning yang dilayangkan dan situasi menangkap bola. Rumusannya, permainan bola sepak ini merupakan salah satu permainan yang sangat berkembang pesat daripada zaman kuno hingga ke zaman moden. Okey, perkembangan pesat permainan bola sepak ini bukan sahaja daripada negara barat, juga termasuk ke dalam negara Asia seperti negara kita sendiri iaitu negara Malaysia.
Permainan bola sepak ini juga turut terkenal di kalangan remaja di sekolah kerana kebanyakan rakyat Malaysia ni menggemari permainan bola sepak. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.